Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidil mujahidin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan Nazir, para EJK, para imam, para bilal, tuan-tuan sidang jamaah Jumaat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita mengucap syukur Allah Ta'ala kerana dapat bersama lagi perkali ini untuk menunaikan fardu Jumaat pada hari Sayyidul Ayyam, yang mana fadilahnya besar dan telah menjadi kewajipan fardu ain ke atas kita setiap hari Jumaat. Sementara menunggu kerana agenda yang terbesar, yang teragung, saya di sini akan berkongsi beberapa tazkirah dan maklumat berkaitan dengan satu tajuk yang saya berikan sebagai ar-raja wal khauf, ataupun ibadullah bainal raja wal khauf, iaitulah hamba-hamba Allah di antara takut dan harap. Tajuk ini bertepatan dengan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musib dalam yang diriwayat yang dikumpulkan oleh Al-Albani. Qala Rasulullah SAW, majtama'a ar-raja' wal khawf fi qalbi mu'minin illa a'tahu Allah azza wa jalla ar-raja'a wa ammanahu al-khawf. Tidak berhimpunlah dalam hati seorang mukmin itu harap dan takut, kecuali Allah Ta'ala memberikan apa yang diharapkan dan diamankan apa yang ditakutinya. Qala sadaqa Rasulullah SAW, iaitulah di mana seorang hamba itu sentiasa dia berada dalam keadaan takut dan mengharapkan pada Allah SWT, takut pada azab Allah dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam takut dan harap ini saya ingin mengemukakan 5 perkara yang biasanya seorang mukmin amat jaga, amat takut dan mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 perkara. Yang pertama, takut akan kehilangan hidayat daripada Allah Ta'ala. Takut hilang petunjuk daripada Allah Ta'ala. Takut bahawa kita ni yang telah diberi petunjuk ini akhir sekali mati dalam dalam su'ul khatimah. Kita takut dan kita mengharapkan bahawa kita akan berkekalan di dalam hidayah Allah Ta'ala, seperti mana sentiasa kita pohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini yang sentiasa harapkan. Oleh sebab itu orang mukmin takut dia kepada hilangnya hidayat ini. Ulama mengatakan, mengapa kita baca ihdinas siratal mustaqim, memohon pada hidayat, padahal kita dah berada dalam hidayat? Ulama menyebut bahawa supaya kita kekal dalam hidayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana banyak orang-orang telah diberi petunjuk tapi akhir sekali hilang petunjuk itu dan beramal dengan amalan-amalan yang orang-orang yang tidak diberi hidayah. Tuan-tuan sekalian,
para sahabat Rasulullah SAW pun ada di kalangan mereka akhir sekali murtad dan jauh dari hidayah Allah. Para sahabat sendiri pun ada. Itulah kita groan dan kita takut. Oleh sebab tu selalu kalau boleh kita doa dalam doa-doa kita, setiap lepas solat, supaya kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Allah, jangan Engkau selewengkan hati kami setelah Engkau beri hidayat kepada kami, supaya kita kekal dalam hidayat dan berada di jalan al-Islam. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, hidayat ni tidak ada siapa yang boleh bagi kecuali Allah, kecuali pertolongan Allah. Tidak ada suatu jaminan kecuali dengan jaminan Allah Ta'ala. Suatu kita mengharap dan berdoa kepada Allah dan takut-takut kita akan kehilangan hidayah ini. Sebagaimana dalam Al-Quran menyebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Apabila Rasulullah SAW gundah gulana, sedih dengan kematian bapa saudaranya, bapa saudaranya Abu Talib tidak meluk Islam, maka Rasulullah SAW sedih. Lalu Allah Ta'ala cerita, la innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan dapat petunjuk kepada mereka yang engkau kasihi, tapi Allah lah yang memilih siapa yang dia nak beri hidayat. Oleh sebab itu kita sebagai orang mukmin sentiasa memohon kepada Allah Ta'ala mengekal kita dalam hidayat. Apa makna hidayat? Orang duk sebut hidayat. Apa makna hidayat? Hidayat maknanya petunjuk, iaitulah suka kita kepada kebenaran, nak kita kepada kebenaran, pegang kita kepada kebenaran, percaya kita dengan kebenaran. Tentulah kebenaran itu ialah Islam, agama, amal-amal soleh, perkara-perkara yang baik, menghubungi silaturahim, semua perkara-perkara baik. Kalau kita berpegang percaya, maka itulah hidayat. Keinginan kita untuk berkekalan dalam hal-hal tersebut, itulah yang dikira sebagai orang yang kekal dalam hidayat. Tuan-tuan sekalian, pernah kita jumpa orang dalam hidupnya baik, selepas bersara dapat duit apa? Gratuity. Dapat gratuity, nak sebut besar saya. Dapat gratuity, ada pencen sikit. Saya tak pernah pergi dandut, cuba tengok. Pergi dandut. Terlekat pula, seronok pula. Jadi dulu-dulu tak pernah pergi dandut, sekarang ni pergi dandut pula setelah pencen. Ada tuan-tuan, saya dengar banyak cerita ni. Jadi kita mintalah supaya kekal. Dan paling klasik sekali kes orang yang hilang hidayat ialah seperti yang berlaku pada Syekh Barsisa. Tuan-tuan pernah dengar lah cerita yang amat famous, amat popular di kalangan Bani Israel. Ada seorang Syekh namanya Syekh Barsisa, beribadat, ada setengah kitab menyebutkan 60 tahun, ada sekitar 80 tahun beribadat kepada Allah Ta'ala, tak kahwin, duduk berasingan, khulwat dia. Tapi nak jadikan cerita, dua orang pemuda telah mengamanatkan dia adik perempuannya kerana dia ingin pergi berjihad. Dipendekkan cerita, tukang jaga ni, itulah Syekh Barsisa ni, akhir sekali tertarik dengan wanita ini. Mula-mula pergi hantar makan saja bawah pintu, akhir sekali buka pintu, bercakap dengan dia dan senyum-senyum. Akhir sekali berlakulah perzinahan. Bila berzina,
termengandung. Bila termengandung nak buat apa? Orang dah takut bimbang, bunuh perempuan ini yang diamanahkan. Bila bunuh, bila balik dua beradik ni daripada jihad, maka tanya Syekh Basisa, nafi habis-habis lah. Memang kena nafi punya, kena nafi punya. Masuk mahkamah. Bila masuk mahkamah, diputuskan dia yang buat, ada saksi apa semua, dan lalu hukum perkara itu ialah orang yang bunuh orang ni disula. Lalu disulalah, disalib dan disulalah Syekh Barsisa ini. Sebelum dia meninggal, iblis datang kepada dia. Tadi semua tu angkara iblis lah. Iblis datang kepada dia, engkau boleh selamat lagi, oh Syekh. Macam mana aku nak selamat? Senang aja, dia kata, mengaku aku jadi Tuhan, aku boleh selamatkan kau. Boleh buang semua ni. Lalu Syekh Barsisa kata, betul, aku nak sujud kepada kamu. Macam mana aku dalam kena macam ikan yang kena cocok tu kan, kena sula tu, tak boleh. Isyarat dengan kelupuk mata pun jadilah. Lalu Syekh Barsisa mengisyaratkannya dengan kelupuk matanya, maka dia saat itulah Allah Ta'ala mengambil nyawanya. Maka matilah dia dengan su'ul khatimah. Oleh sebab itu kita mohon sangat supaya Allah Ta'ala mengekalkan kita dalam hidayah, dan kita tidak kehilangan hidayah ini, terutama di umur-umur akhir kita, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam satu kisah kan, di mana Rasulullah SAW menyebutkan seorang itu beramal dengan amal ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira', kecuali dah dekat sangat dia dengan syurga, illa dhira', kecuali satu hasta saja, maknanya dah dekat. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka datanglah ketentuan ke atasnya, fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia beramal dengan ahli nar, fayadkhuluha, maka dia pun akhirnya masuk neraka. Jadi kita minta berlindung daripada apa yang disebutkan itu. Tuan-tuan sekalian, kita ni telah diperanakkan sebagai orang Islam. Kadang-kadang kita ni bila dah pegang Islam ni, kita rasa bukan biasa, tak menghargai sesuatu yang kita dapat. Yang pesaka ni, sebab tu orang dapat pesaka ni kadang-kadang dia tak appreciate kalau dia cari. Kalau harta macam tu dapat pesaka memang enjoy habis lah. Enjoy habis lah. Kalau dia cari harta sendiri baru dia tahu sayang harta tu. Begitu dengan hidayah Allah Taala ini. Kadang-kadang kita ambilnya ringan, ambil mudah, simple. Tuan-tuan tahu tak, orang yang hafal Quran pun kadang-kadang tak dapat hidayah. Allah Taala tak bagi hidayah. Dah hafal Quran. Saya pernah hadir masa di St. Andrew, Orientalis, pergi ceramah Islam. Yang saya pergilah program tu. Hafal Quran. Orientalis ni hafal Quran, hafal Sahih Bukhari. Kita Quran pun baca belum tentu habis. Bukhari dengan nama ya lah. Hafal. Bagi siapa Islam, saya pun kebetulan didengar fasih bahasa Arab, tapi telo masalah lah bahasa Arab, tapi tidak diberi hidayah, tidak masuk Islam dia. Begitu juga kisah-kisah yang kita dapat dalam kalau siapa ada dalam grup masuk WhatsApp, orang Jerman, orang perempuan penasihat agama pada kerajaan Perancis,
hafal Quran, hafal hadis, semua sunnah sittah dia tahu, semua hafal Quran dia hafal, dia tahu. Bahkan Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu 6 kali khatam. Kita kulit pun boleh tengok 6 kali khatam, tapi tidak diberi hidayah Allah, tidak diberi hidayah. Dan oleh sebab itu hidayah Allah Ta'ala ni amat berharga sekali bagi kita. Jadi saya juga lah kita menjaganya dengan penuh cemburu. Tuan-tuan yang rahmat Allah sekalian, itu pertama. Pertama maknanya kita minta ataupun kita orang ini takut untuk kehilangan hidayah. Yang kedua, kita takut kalau tidak diberi taufik. Hidayah ni nak jelas, faham, nak bergagal kebenaran. Taufik ni pula ialah melakukan kebenaran tersebut. Contoh, kita nak bersedekah, baik, mana ada hidayah dah, ada petunjuk dah, nak bagi sedekah, kita faham sedekah pagi ni, sedekah ni bagus, kita pergi, kita pun nak bagi sedekah. Sampai di masjid tak bawa duit, maka tak berlakulah sedekah. Ada hidayah tapi tidak ada taufik. Nak beramal, begitu bersungguh-sungguh dan bercita-cita untuk beramal, tapi tidak kesampaian, maka kita ada hidayah, mendapat hidayah tapi tidak mendapat taufik. Man taufik ini ialah melakukan perkara-perkara yang disuruh Allah dan melaksanakannya sesempurna mungkin. Maka kalau kita dapat, kita nak buat, maka kita dapat melakukannya, maka itu dipanggil kita telah mendapat taufik dan hidayah. Kita yang mana dulu? Kita sebut taufik dan hidayah. Hidayah dan taufik tak tahu. Tapi biasanya kita sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Maknanya sebut taufik dulu baru hidayah. Tak apalah, mana-mana. Tapi makna hidayah tu yang tu. Taufik tu kita melakukannya. Jadi dua perkara yang berbeza. Oleh itu sebut dua perkara. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, orang alim, orang abid sentiasa mencari peluang dan ruang untuk melaksanakan hidayah, iaitu melaksanakan taufik Allah Taala. Oleh sebab itu kita juga sentiasa berdoa, la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada kekuatan. La haula wala quwwata, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecualilah dengan Allah Taala. Illa billah, kecuali haula quwwata. Banyak kitab bila kita baca haula ni ialah menceritakan tentang bagaimana kita mampu menolak maksiat dan perkara-perkara yang tidak layak dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Quwwata ialah kekuatan yang kita boleh melaksanakan. Yang tadi tolak, yang ni kekuatan. Nak tolak mesti ada kekuatan juga. Kekuatan rohani, kekuatan. Ada kekuatan untuk melawan hawa nafsu, ada kekuatan melawan kehendak-kehendak yang fasik dan sebagainya. Itu la haula quwwata, la quwwata, ya, kemampuan untuk melaksanakan kebaikan dan amal-amal saleh illa billah, kecualilah dengan kekuatan dan kekuasaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita dapat melaksanakannya. Tuan-tuan dan puan, ialah kekuatan inilah Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah menyebutkan Irtanim khamsan qabla khamsin. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Irtanim, Rasulullah kata irtanim khamsan, carilah peluang perkara sebelum, dari 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rebutlah peluang
Sebelum 5 perkara ini, sebelum datang 5 perkara pertama ialah faraghuka qabla syughli. Kelapangan sebelum daripada kita sibuk. Sibuklah baru kita nak buat macam mana lari sana lari sini, tak terbuat. Kalau kita dapat hidayah tapi tak ada kekuatan, maka sibuklah kita. Yang kedua, syababuka qabla haramik. Syababika qabla haramik. Muda engkau sebelum daripada tua engkau. Masa muda ni lah nak buat sikit-sikit apa-apa yang perlu patut dan sebagainya. Kalau dah tua, tak ada apa benda yang orang muda boleh buat, orang tua boleh buat. Dah banyak perkara. Umur macam saya ni pun dah rasa sangat dah. Dah rasa sangat dah. Banyak benda yang zaman muda dulu kita terlepas. Sekarang ni baru nak buat dah. Sihataka qabla saqamik. Kesihatan. Rebutlah peluang buat masa kita sihat ni sebelum datangnya sakit. Kalau dah sakit, apa kita boleh buat? Terbaring je lah, pimping je lah, tolak je lah. Sekarang nasib baiklah sekarang ni ada motorized, ada kereta yang boleh berjalan sendiri. Kalau tak, orang tolak manjang. So sebelum datang perkara-perkara yang sedemikian, hendaklah kita rebut peluang. Ghinaka qabla faqrik. Kaya engkau sebelum kefakiran kau. Orang masa kaya, masa ada duit. Dah tak ada duit, baru cerita-cerita bukan main lagi. Saya sekelip mata tahun lepas jadi B40. Bila bersara jadi B40 lah kan. Dah tak ada kerja dah, jadi B40 lah. Kalau dulu pendapatan okey lah juga. Bila dia jadi B40, macam-macam nak buat dah. Tak mampu dah. Kau tengok mesej derma sana, derma sini. Kalau tengok 10 derma, mungkin 1-2 yang kita boleh buat. Dah. Faqrika, ghinaka qabla. Yang kelima, hayataka qabla mautika. Hidup engkau sebelum mati. Kau dah mati, tak ada buat apa, tak boleh buat apa dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, pun dah pukul 1. Jadi daripada 5 ni, sikit-sikit lah saya dah syarah 2. 3 lagi saya tak rasa kita boleh teruskan. Dan kalau ada siri-siri yang lain, kita akan sambungkan kalau ada umur panjang lah. Dan kalau ada peluang dan ruang, saya akan sambung yang lain-lain lagi. Segala baik itu datang Allah. Dan kalau ada seorang kekurangan saya sendiri, aqulu qawli hadza wa sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك هم المؤمنون حقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.